Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesra. Hari ini video PDPR saya bersama dengan pelajar BK 22, 24 dan 25, iaitu membincangkan skema jawapan bagi ujian pertama semester 3. Jadi ujian ini telah dijalankan secara dalam talian pada minggu lepas. Jadi pada hari Jumaat ini saya telah berbincang dengan pelajar saya lah. Soalan 21. Okey, soalan ini ialah berdasarkan peribahasa 1 hingga 4 di atas, tuliskan peribahasa tersebut berdasarkan padanan maksud dalam jadual di bawah. Okey, ada 4 peribahasa. Okey, iaitu Roman 1, udang hendak mengata ikan. Roman 2, ikan di hulu tuba di hilir. Roman 3, ada tangga tetapi memanjat tiang. Roman 4, pelita kehabisan minyak. Jadi soalan bagi soalannya di sana iaitu tuliskan peribahasa tersebut berdasarkan padanan maksudnya dalam jadual di bawah. Okey, yang sebenarnya merah tu ialah jawapan yang sepatutnya dijawab oleh pelajar. Baik. Ada peribahasa yang membawa maksud berbuat sesuatu yang tidak mematuhi aturan ialah peribahasanya sesuai. Ada tangga tetapi memanjat tiang, merujuk kepada berbuat sesuatu yang tidak mematuhi aturan. Okey. Kemudian maksud berwajah muram disebabkan duka cita pula, merujuk kepada pelita kehabisan minyak. Okey, pelita kehabisan minyak. Seterusnya, perbuatan yang sia-sia ialah merujuk peribahasanya ialah ikan di hulu tuba di hilir. Dia seolah-olah kan perbuatan menangkap ikan dengan menggunakan tuba ialah satu perbuatan yang sia-sia, sebab apabila menggunakan tuba, ikan termasuk anak-anak ikan tu akan mati sebab terkena racun tuba tu. Jadi ini ialah perbuatan yang sia-sia. Seterusnya ialah maksud nampak salah orang lain, salah sendiri tidak nampak. Peribahasa yang sesuai, udang hendak mengata ikan. Ini ialah orang yang tidak sedar diri. Seterusnya, soalan peribahasa ni biasanya dalam peperiksaan selain menyatakan menyatakan peribahasa, soalan mungkin dalam bentuk membina ayat berdasarkan peribahasa tersebut. Soalan nombor 22 berdasarkan pantun. Kita tajuk ragam bahasa. Ragam bahasa ni masih lagi pragmatik. Limau purut di luar pagar, rimbun berputik dengan bunganya. Hujan ribut, padang terbakar, embun setitik, padam apinya. Ini ialah pelajar-pelajar cikgu yang mengikuti kelas dalam talian. Ya, sambung lagi tadi. Soalan ini ialah soalan berkaitan tentang jenis ragam bahasa. Okey, apakah ragam bahasa yang sesuai dengan rangkap di atas? Okey. Jawapan untuk soalan ini kita kena tengok dia punya maksud rangkap pada pantun tersebut. Iaitu 2 baris di atas pembayang, 2 baris bawah tu maksud. Jadi kita tengok maksudnya itu. Maksud pantun tersebut ialah menggambarkan keadaan hujan, ribut dan kemudian padang tu terbakar. Kemudian embun setitik menyebabkan padam apinya. Ini sesuatu perbuatan yang
Tidak masuk akal. Jadi ragam bahasa yang sesuai digunakan ragam bahasa melampau atau ragam bahasa besar. Okey. Ingat ragam bahasa melampau dengan ragam bahasa besar membawa maksud yang sama sahaja. Okey, jadi di sini cikgu typekan ragam bahasa melampau sama juga dengan ragam bahasa besar. Okey, boleh rujuk buku lah, buku Bahasa Melayu semester 3 ya. Okey. Baiklah, kita teruskan. Masih lagi ada beberapa pelajar cikgu yang baru dapat tembus dalam Google Meet ini. Okey, kita tengok pula soalan B. Iaitu soalan B ini merujuk kepada dua ragam bahasa terbalik. Dialog X dan Y di atas ialah contoh ragam bahasa terbalik. Nyatakan maksud sebenar dialog X dan Y di atas. Jadi cikgu bacakan dahulu dialog X. Mengapa dah balik? Sekarang baru pukul 7.30 petang. Masih awal. Pergilah main bola lagi, kata Samad kepada anaknya Karim. Dialog Y. Cara awak belajar ni bagus. Dengar saja. Catat tidak. Hebat. Tugasan pula tidak pernah siap. Beginilah cara belajar jika nak berjaya, kata Cikgu Mazni kepada pelajar itu. Okey, baiklah. Jadi jawapan yang dicadangkan bagi ragam bahasa terbalik Y, okey, X. X dahulu bukan ragam Y. Ragam dialog X, Samad seolah-olah meminta anaknya supaya pergi bermain bola. Tetapi sebenarnya Samad memarahi anaknya yang pulang lewat. Untuk menjawab soalan ni, pelajar perlu memahami dialog yang disampaikan. Jangan menjawab terlalu ringkas. Contohnya, Samad memarahi anaknya kerana pulang lewat. Memang ada pelajar menjawab begitu. Jawapan begitu terlalu ringkas sebab kamu perlu menyatakan beberapa maklumat seperti pergi bermain bola. Okey? Cikgu harap kamu faham ya. Baik, dialog Y. Cikgu Mazni sana tu typo. Cikgu Mazni seolah-olah memuji cara pelajarnya. Mana memuji? Bagus. Itu pujian. Memuji cara pelajarnya belajar, tetapi sebenarnya beliau memarahi muridnya itu yang tidak membuat catatan dan tidak menyiapkan tugasan. Cadangan cikgu untuk menjawab soalan ini, fahamkan dialog tersebut, cuba keluarkan semua maklumat yang ada dalam dialog tersebut. Jangan memberi jawapan terlalu ringkas. Okey, sampai di sini sahaja untuk kelas cikgu. Jumpa lagi. Terima kasih.